Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya Azian binti Abdul Jalil. Nombor matrik A302052300045 akan membentangkan tentang isu pembulian. Maksud buli dapat ditafsirkan sebagai satu tingkah laku agresif yang dilakukan terhadap seseorang sehingga mangsa merasakan dirinya terancam, sama ada secara fizikal ataupun mental. Buli dapat dikelaskan kepada beberapa jenis. Antaranya ialah buli fizikal, buli lisan, buli cyber, buli sosial dan lain-lain lagi. Objektif kajian mengenal pasti punca berlakunya kes pembulian di pusat pengajian, membincangkan cadangan, menyelesaikan masalah dan menangani pembulian dalam kalangan pelajar, membolehkan semua maklumat berkaitan peranan dan tanggungjawab serta prosedur yang diaplikasikan oleh agensi yang terlibat sebagai sumber rujukan. Seterusnya, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang isu. Saya telah memilih satu kes buli, iaitu kes buli Zulfarhan Osman bin Zulkifli. Kejadian yang berlaku pada seorang pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM yang bernama Zulfarhan Osman bin Zulkarnain yang berusia 21 tahun. Kejadiannya mula berlaku pada 21 Mei 2017 iaitu di bilik penginapan asrama universiti di mana mangsa telah dipanggil untuk disoal siasat tentang kehilangan laptop milik salah seorang pelajar. Pemangsa yang terlibat seramai 20 hingga 30 orang yang berkumpul memukul mangsa beramai-ramai bagi mendapatkan pengakuan daripada Zulfarhan. Setelah gagal mendapatkan pengakuan daripada mangsa, mereka meneruskan lagi penderaan terhadap mangsa pada keesokan harinya iaitu 22 Mei 2017 dengan menggunakan tali pinggang, getah paip, penyindir baju dan streka wap. Mangsa telah mengalami kecederaan 80% melecur pada badan. Di sini saya ada lampirkan beberapa gambar. Gambar pertama menunjukkan bekas tekapan streka wap yang telah dilakukan oleh pemangsa kepada mangsa ketika penderaan itu berlaku. Rajah 3 menunjukkan streka wap yang telah mereka gunakan sepanjang penderaan berlaku. Untuk pengetahuan, Rajah 4 merupakan keratan Akbar yang mengatakan tilikan punca Zulfarhan didera hingga mati. Ada yang mengatakan mereka iaitu pembuli mendapat info daripada seorang bomoh yang mengatakan Zulfarhan merupakan orang yang mengambil laptop tersebut. Kemudian pada 1 Jun 2017, mangsa telah didapati sudah kaku dan dibawa ke Hospital Serdang. Postmortem dijalankan ke atas mangsa dan terdapat juga kecederaan dalaman yang menyebabkan kerosakan organ dalaman disebabkan dia dipukul secara beramai-ramai. Kemudian pada 2 Jun 2017, almarhum Zulfarhan Osman bin Zulkarnain dikebumikan di kampungnya di Johor Bahru. Kesemua tertuduh utama seramai 6 orang dijatuhkan hukuman penjara 18 tahun pada 2 November 2021. Antara punca-punca berlaku kes buli ialah mereka mahu tunjuk kuasa. Yang kedua, tiada sikap empati dan pengaruh media massa. Apakah kesan daripada kes buli? Yang pertama, prestasi akademik akan merosot. Yang kedua, suka menyalahkan diri sendiri dan tidak yakin terhadap kebolehan dan potensi diri. Yang ketiga, hilang minat belajar. Yang keempat, mengalami tekanan dan kemurungan. Antara agensi tempatan yang terlibat adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang kedua, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Peguam Negara. Seterusnya, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia.
Apakah peranan agensi? PDRM sebagai pegawai perhubungan sekolah, PPS perlu berhubung dengan pihak sekolah dari masa ke semasa untuk mengemaskini kepada PDRM. Mengadakan kempen kesedaran, ceramah, pameran dan sebagainya yang berkaitan masalah buli dengan lebih kerap agar dapat memupuk kesedaran dalam kalangan pelajar. Yang seterusnya, Jabatan Peguam Negara berperanan kuasa budi bicara untuk membawa, menjalankan atau memberhentikan sebarang perbicaraan tentang sesuatu kesalahan di mahkamah, kuasa untuk menentukan mahkamah yang akan memulakan pendakwaan kes. Kementerian Kesihatan Malaysia forensik menjalankan bedah siasat ke atas mayat, mengeluarkan laporan bedah siasat. Pihak hospital boleh menasihati dan memberi kesedaran kepada mangsa buli supaya segera ke hospital andai ada kecederaan yang berlaku. Seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam memastikan sekolah mengadakan kempen kesedaran keburukan buli di sekolah, membuat pantauan lebih ke sekolah terhadap masalah buli dan mengadakan kaunseling kepada pemangsa dan juga mangsa buli. Bagi Kementerian Pengajian Tinggi, memantau masalah buli pada peringkat pengajian tinggi, memberi kaunseling kepada pelajar yang memerlukan dan menubuhkan persatuan bimbingan rangkasbaya dalam kalangan pelajar. Kesimpulannya di sini, pihak ibu bapa dan guru perlu menggembelin tenaga untuk sama-sama memastikan keadaan anak-anak sama ada di rumah maupun di sekolah. Sekolah perlu menganjurkan pelbagai aktiviti yang melibatkan murid yang agak bermasalah. Harapan saya, semoga generasi yang mendatang bebas dari gejala buli dan anak-anak bangsa dapat membesar tanpa keganasan dan hidup dalam keadaan harmoni. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.